Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan harapan yang tinggi agar pihak berkepentingan dalam pengurusan zakat dapat melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah, telus dan adil lagi efisien supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat khususnya kepada mereka yang berhak menerima zakat. Bertitah sempena Majlis Ilmu 2025, Baginda juga menekankan mengenai kepentingan pengurusan wakaf yang merupakan satu amalan berpanjangan sebagai sedekah jariah. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat serta izinnya jua dapat berkumpul dalam perhimpunan Majlis Ilmu. Kebahagiaan Maha Mulia bertitah menzahirkan rasa gembira melihat Majlis Ilmu terus menjadi tradisi sebagai salah satu acara yang diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda. Tidak syak lagi, Majlis Ilmu adalah perhimpunan yang membawa rahmat dan berkat kepada kita dan negara kerana ilmu sendiri adalah cahaya. Majlis Ilmu bukan sekadar tuntutan intelektual, malah merupakan satu bentuk ibadat yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tema Majlis Ilmu pada tahun ini ialah negara ditanai dengan sedekah. Tema ini membawa maksud yang amat mendalam bahawa sedekah bukan sekadar amalan individu, bahkan ia juga merupakan asas pembinaan sebuah negara. Jika tanah disuburkan dengan tanam-tanaman dan hasilnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran, maka negara pula jika ditanai dengan sedekah, hasilnya adalah keberkatan, keamanan dan kesejahteraan. Dalam konteks kehidupan bernegara, titah Baginda tidak diragukan sedekah adalah mampu untuk melahirkan masyarakat prihatin dan menghakis sifat mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang bersedekah adalah mereka yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Ganjarannya amat besar di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah ialah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya, lagi maha mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahawa sedekah menyuburkan harta, bukan mengurangkan harta. Sedekah bukan sahaja dapat membantu golongan yang memerlukan, tetapi juga berfungsi sebagai penolak bala dan ubat penyembuh penyakit. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, ubatilah pesakit kamu dengan sedekah. Titah Kebahagiaan Maha Mulia juga menyentuh mengenai pengurusan zakat.
pengertian sedekah sangat luas. Ia bukan hanya terbatas kepada bentuk harta atau wang ringgit, tetapi juga meliputi semua bentuk sumbangan yang ikhlas kerana Allah, termasuk tenaga, ilmu, masa dan juga doa. Malah menyingkirkan suatu rintangan dari jalan juga adalah sedekah, dan bahkan memberikan senyuman kepada orang lain pun dianggap sedekah. Sebagaimana disebut dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah terbahagi kepada dua. Sedekah sunat dan sedekah wajib. Sedekah wajib ialah zakat. Beta pernah menitahkan supaya pengurusan zakat termasuk cara pengutipan dan pengagihannya hendaklah diurus dengan sebaik-baiknya. Beta menaruh harapan yang tinggi agar pihak berkepentingan dalam pengurusan zakat dapat melaksanakan tanggungjawab ini dengan penuh amanah, telus dan adil, lagi efisien, supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya kepada mereka yang berhak menerima zakat. Turut disentuh dalam titah baginda, pelbagai platform diwujudkan bagi memudahkan orang ramai menyalurkan sedekah atau derma. Beta juga ingin menekankan mengenai kepentingan pengurusan wakaf yang merupakan satu amalan berpanjangan sebagai sedekah jariah. Di era teknologi kini, sedekah boleh dipermudahkan tanpa mengira masa dan tempat melalui pemindahan wang secara dalam talian, kaedah pembayaran digital, aplikasi mudah alih dan seumpamanya. Kerajaan Beta telah pun mewujudkan berbagai-bagai tabung seperti tabung dana bagi pembinaan masjid, tabung anak-anak yatim dan tabung kemanusiaan rakyat Palestin. Baru-baru ini, Kementerian Kesihatan juga telah melancarkan tabung amal bantuan pesakit melalui perkhidmatan SMS dan aplikasi MyDST. Semua platform ini diwujudkan bagi memudahkan orang ramai menyalurkan sedekah atau derma dan bagi menanam sikap pemurah dalam jiwa rakyat melalui amalan bersedekah. Akhirnya, Beta tidak lupa mengucapkan tahniah kepada penganjur dan semua ahli jawatan kuasa yang terlibat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati segala usaha yang berkebajikan ini. Amin. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melancarkan buku Negara Ditanai dengan Sedekah dan sekaligus merasmikan Majlis Ilmu 2025 beserta semua acara di dalamnya. Majlis bersempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-79 berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama Paduka Anak Dan Adinda Kebawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah,
Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong, Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadiraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penasihat bersama Jawatankuasa Pandu Majlis Ilmu 2025, Yang Berhormat Pengerusi-Pengerusi Bersama dan Yang Berhormat Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Hari Keputeraan ke-79. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79 yang membawa tema Negara Ditanai dengan Sedekah. Wassallallahu wasallam ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan Surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 264 diperdengarkan oleh Awang Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili, Johan Musabakah Tilawah Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 2025. Dan wakaf serta pemberian wajib iaitu zakat. Sedekah bukan semata-mata amalan keagamaan, bahkan ia merupakan instrumen... Dalam sembah alu-aluan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, antara lain menyentuh tema majlis yang mengangkat budaya memberi sebagai asas kekuatan rohani dan sosial. Majlis Ilmu 2025 akan memperincikan tajuk sedekah, mencakupi zakat, bantuan kebajikan dan segala bentuk sumbangan yang memupuk sifat pemurah, mengikis sifat individualistik serta memperkukuh perpaduan ummah. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan melancarkan buku dan merasmikan Majlis Ilmu 2025. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Beta dengan sukacita melancarkan buku bertajuk Negara Ditanai dengan Sedekah. The country is upheld with charity, dan sekaligus merasmikan Majlis Ilmu 2025 beserta semua acara di dalamnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebuah kerajaan dan negara. Sedekah sebagai amal soleh yang digalakkan dalam Islam dianggap sebagai pengorbanan di jalan Allah. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Kelebihan bersedekah sebagai asas kekuatan sosial, penolak atau menghindar bala dan pemangkin keberkatan negara ditekankan dalam ceramah khas oleh Mufti Kerajaan. Berkat bukan dibeli dan juga tidak nampak. Yang nampak hanya kesannya sahaja, seperti sedekah 1 dibalas dengan 10. Maka 10 itulah kesan berkat. Brunei Darussalam, negara tercinta, adalah negara yang benar-benar mesra dengan berkat atau berhias dengan berkat. Hidup sentosa
Pameran Majlis Ilmu 2025 memfokuskan prinsip sedekah sebagai teras pembangunan dan kesejahteraan negara serta usaha senegara dalam memperkukuhkan amalan sedekah. Beberapa agensi kawangan, institusi pendidikan, perbankan, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO ikut serta dalam pameran tersebut. Kebahadulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan pameran tersebut di Ruang Legar Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakda dan Adinda Kebahadulian Maha Mulia. Konsep ilmu dan kefahaman berkaitan sedekah serta peranan wakaf melalui program wakaf ilmu diketengahkan dalam pameran Majlis Ilmu. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pula mengongsikan pelbagai program strategiknya dalam menyalurkan bantuan bagi kesejahteraan rakyat. Usaha memperkukuh konsep bersedekah yang menyumbang kepada kemakmuran dan kesejahteraan negara turut dipamerkan. Tidak ketinggalan menyertai pameran institusi-institusi pendidikan tinggi tempatan. Juga ditampilkan inisiatif korporat dan NGO di negara Brunei Darussalam dalam memupuk budaya sedekah, tanggungjawab sosial, pendidikan dan pembangunan komuniti. Melalui pameran Majlis Ilmu 2025, ia menerapkan prinsip sedekah sebagai teras pembangunan dan kesejahteraan negara. Seorang guru yang dapat menjadi pemangkin dalam dunia pendidikan menjurus kepada sahsiah seorang guru yang unggul. Manakala asas keunggulan guru pula ialah menjadi seorang role model kepada muridnya. Perkara tersebut antara yang dijelaskan di dalam tazkirah bertajuk Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi bagi Menyerikan Munajat Khas.
Acara bersempena sambutan Hari Guru ke-35 dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Menyertai acara yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama dari Surau Kementerian Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia, Dr. Daeng Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan dari Dewan Utama Kementerian Pendidikan. Bersempena Hari Perkhidmatan Awam ke-32, Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis bertahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jara Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja Bandar Seri Begawan. Bersempena ulang tahun ke-67 Masjid Omar Ali Saifuddin, Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan lewat petang kemarin menganjurkan majlis sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran. Majlis diadakan di masjid tersebut. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga diadakan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan dalam penjagaan komuniti dan memperkasa pendidikan, Jabatan Kejururawatan Pusat Perubatan Jerudong Pak JPMC menyampaikan sumbangan kepada program Riayah wa Mahabbah. Program kelolaan Jabatan Sekolah Kementerian Pendidikan itu bertujuan menyokong pelajar yang menghadapi cabaran di sekolah. Dana dikumpul melalui program kecergasan amal JPMC dan sumbangan yang dikutip melalui inisiatif Threads for Hope. Tanggungjawab sosial korporat antara lain mengumpul pakaian dan keperluan asas. Sukan, Brunei DPMMFC akan meneruskan saingan dalam Liga Super Malaysia malam ini menentang Kelantan The Real Warriors. Perlawanan di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas itu dijadual bermula pukul 8.15 malam.